Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey. Dan ajaklah family-family, kawan-kawan, kenalan untuk datang ke channel saya dan juga ke Telegram Game Borak Saham GBS. Saya akan letak link dekat description nanti ya. Okey. Ada beberapa hari yang kita miss. Kita buat video bulan Ramadan 1 hingga kata silap 8 1 hingga 8 Ramadan. Lepas tu stop. Stop sebab saya pergi kat hospital lah. Saya berada kat hospital. So saya tak boleh nak record video. Saya tak buat record video lah untuk beberapa hari tu kan. 2 hari Dan berterusan lah sampai hari ni kan. Sampai hari ni baru saya start semula buat video. Adakah akan teruskan? Saya tak pasti. Sebab nak ambil kesempatan 10 malam terakhir kan. 10 malam terakhir tu. Maksudnya 10 hari yang terakhir tu nak pulun lah. Nak pulun beribadat apa patut. Kita kejar dapat malam raya tu kadang sama-sama kan. So mungkin video nak kata teruskan sampai 30 Ramadan tu mungkin 29 Ramadan. Mungkin tak mampu lah. Tapi saya cuba setakat mana yang boleh lah. Untuk hari ni kita buat video macam biasa. Weekend punya video. Untuk kita review counter-counter yang berpotensi membuat kenaikan. Okey, ini semua list daripada GBS Screener Momentum. Counter yang ada momentum pada hari Jumaat. Okey, saya sebut dulu counter-counternya adalah Scalable, Saipak, PMH Holding, Suncon, Inta, Skyworld, SP Setia, Cash, Gadang, GCB, Vaves, Semprop, Equal, Auro, SCG, BHD, Avalanche, Masing, Netgate, Adeltech, MRCB, Bronken, Powell, Inari, KPJ, ABS, SSB8, WCT, Salute, GDB, Minox, Emulus, Hayat Tech, GFM, Eka, YBS, CGB, Ecom Berhad, Mr. DIY, Sunway, Dialog, Gamuda dan TM. Kalau counter masuk dalam ni lebih daripada 20 tu maksudnya banyak sangat counter yang ada momentum, maksudnya market tengah hot lah. Tengah hot maksudnya peluang untuk win tu besar lah. Untuk kita beroleh keuntungan dalam market besar. Sebab sebelum ni kalau kita tengok kita screen dalam GBS Screen Momentum saya ada buat review. Ada dalam tak sampai 20. Kalau lebih pun 20 lebih. Max mungkin dalam 30. Sekarang kita boleh dapat 47, 60 counter. Maksudnya, walaupun apa terjadi pada bursa kan. Tak kisahlah. Market sekarang ni memang tengah hot gila. Yang orang masuk membeli belah macam shopping sakan lah. Orang kata shopping sakan. So, kalau boleh kita ambil lah peluang untuk trade pada masa yang meriah ini. Gitu. Tapi pemilihan counter kena betul lah. So, kita review one by one ataupun kita pick counter. Nak kata review sampai 47, fansan lah saya. Saya ambil counter ni dulu. K-Prop. Sebab memang last kalau tak silap saya update dekat GBS K-Prop kalau tak silap lah. Okay, ni daripada chart weekend The weekend. Okay. Kalau ikutkan, macam kita sedia maklum lah, counter yang paling padu. Yang paling high momentum tu counter yang dia approach 52 high ataupun approach all time high ataupun yang dah breakout 52 high. Kalau dalam indikator GBS ni yang warna line orange dot tu ni, ni sebagai 52 high dia. Kalau dia paling highest pada waktu dia masuk bursa kan. Ni paling highest dia akan jadi all time high. Yang ni 52 low dia. Okay. So kita expect dia akan pergi cari sini lah. Sekarang harga 77 sen. Kita expect dia akan cari 935. Bila? Tak pasti. Kalau macam ni dia dah rehat lama ni. Rehat lama daripada dia first time dia hit 52 high. Dia hit pada September 2023. Lepas tu dia rehat bulan 10 kan. Bulan 11, bulan 12. 1, 2, 3. So kita
kita expect dia start buat kenaikan dah lah sebab dia dah rehat 6 bulan. 6 bulan tu agak lama. Dan untuk kenaikan selalunya lebih cepat daripada dia punya accumulation. Contoh macam ni, kita nampak dia naik tu, cepat lah. Cepat kenaikan dia, tak ada naik berehat, naik berehat, naik berehat. Dia naik, rehat sikit, naik. Dia nampak dia berterusan kenaikan tu. Dan kita punya expectation, once dia break out upper BB, macam saya discuss dalam video-video saya yang bulan Ramadan punya, upper BB ni once dia touch, dia ada satu momentum kuat untuk terus dia push ke atas. Okay, dia macam ni. Dia squeeze BB Bollinger Band ni, dia squeeze, lepas tu dia start breakout ke atas, dia start mengembang semula. Dia start mengembang. Start mengembang pula. Ni dia kembang, dia kucuk. Kalau dia breakout naik ke atas je, mengembang ke atas lah. Dan untuk orang player BTST selalu akan cari counter-counter yang dia approach upper BB ataupun dia baru saja breakout upper BB sebab dia ada chance untuk naik 2-3 bit. Kalau orang BTST dia ambil, kalau yang modal besar dia mungkin ambil 1 bit je. Yang modal kecil dia akan expect 2 bit at least ataupun 3 bit, macam itulah. Ataupun kalau dalam percentage mungkin 3 hingga 5%. Ataupun si money take money, asalkan dapat duit out. Dia bukan game yang lama, bukan game yang lama. Okey, dia beli hari ni, jual esok. Kalau dalam intraday, beli hari ni, jual hari ni. Dia macam tu, short term saja. Sangat-sangat cepat dan bit dia bukan banyak. 1 bit, 2 bit, 3 bit. Macam tu saja. Tapi untuk peluang yang kita tengok sekarang ni, di depan mata kita sekarang ni, di chart weekly, carta mingguan dia, kita nampak dia peluang besar untuk dia naik, cecah, cari balik dia punya 52 week high. How long dia nak ambil masa pergi situ, tak tahu, tak pasti. Kalau macam ni, dia ambil masa berapa lama? Mei sampai September. Lama tu. 4 bulan. So, 4 bulan naik, 6 bulan rehat, mungkin 4 bulan lagi naik untuk touch 52 high. Unless ada good news ke catalyst yang keluar. Macam biasa kita boleh tengok dekat sini. Type counter yang kita nak cari tu. KPROP KPP ROP. Andai katalah contoh, kita tengok counter tu macam ni. Dia dah start nak reversal weekly kan. Nak reversal up. Buy signal pun dah ada. Kita nampak dia dah start nak mengecuk. Yang ni semua line-line dah start nak cross up. Dan dia di atas middle BB. Okay. Lepas tu kita tengok pula. In case dia ada news. Apa-apa yang menarik lah. Dia lagi dividend. Okay. Ada news apa-apa tak yang menarik? Untuk counter property dijangkakan akan bergerak naik lah. Growth tu akan berkembang walaupun dia slow kan, nampak dia pergerakan slow tapi dia menaik. Cuba tengok dia punya QR 23 Februari keluar. Okey lah, ada slightly increase tapi taklah banyak. Dia memang macam tu saja. Tak kata dia wow, tak ada. Nak kata ada extra catalyst untuk dia boost counter ni naik cepat, so far tak ada. Kecuali kalau sektor tu tengah trending, sektor property tengah trending, katalah next week counter property tengah trending, so kita expect dia terus pergilah. Okay, dia pergi laju lah, dia pergi laju. First dia akan breakout sini dulu lah, 830 line tak dia. So sekarang harga 780. Expectation first TP mungkin area 830 lah. Bila breakout 830, kita expect pergi ke 935. Alright. Itu untuk kita punya swing. Untuk swing. Tapi untuk yang short term mungkin akan macam ni. Beli sekarang contoh hari Jumaat dah beli. Sebab dia breakout gun breakout resistance gun. So 77, so 775 dia entry. Mungkin 775 paling lewat mungkin petang tu 780 dia masuk. Dan dia boleh dah TP 1 bit below resistance. 1 bit below resistance gun seterusnya adalah 815. So TP area 810. Okay. Dah TP nanti once breakout semula 815 contoh dah breakout
dah pergi harga 820. 820 nak habis. Masuk. Okay, masuk. Tapi masalah dia bila masuk 820, resisten terlampau dekat. Adalah kat 830. Mungkin dapat dalam 2 bit je. Lepas tu dia retrace balik kan. Dia pullback balik. Dia pergi cari 860 tu. Maksudnya dia ada kebarangkalian nak dindong tu sebab dia ada resisten. Kalau dia breakout, dia laju pergi. Mana-mana resisten, kalau dia berjaya breakout, dia selalunya pergi pergi lajulah. Selalunya resisten line TAT, resisten 52 high, ni SMA 200, dan juga kalau untuk yang kita guna dengan BB, combination of yang saya share sebelum ni adalah MA 100 dengan Bollinger Band atas BB. So dia approaching dia punya MA 100 duduk ke atas, boleh buy. Sebab once dia breakout, dia pergi laju. Okay, itu salah satu cara. Kalau tak maksudnya tak faham, boleh tengok balik video saya yang sebelum ni. Tengok yang mana saya ajar pasal setup MA 100 dan BB tu. Okay, kita tengok daily Ini yang saya kata tadilah. Bila dia harga melepasi MIC BB, atas dia ada MA 100, dia memang pergi cari MA 100 tu. Tengok once dia breakout MA 100 tu, laju dia pergi. MA 100 tu yang line hijau ni line hijau dot-dot tu, dot-dot. MA 100. So dia pergi. Next dia touch apa? Sebab apa dia tak lepas? Sebab dia ada resistance line touch. So what apa yang akan berlaku? Nak cakap bahasa Inggeris tak lepas. Apa yang akan berlaku sekiranya dia melepasi resistance TAT? So expectation dia pergi cari next resistance pula kat area sini pula, 810. Sebab tu kadang Indi ni senang kita nak tengok. Sebab kita dah nampak okay, dia dah tanda auto kat sini kan. Sini line TAT dia. Kalau tak, boleh je manual lah. Mana kita nampak resistance? Mata kita nampak tak mana tanda. Contoh kat sini ada resistance. Tanda. Lepas tu kat mana kita nampak ada resistance? Ni resistance juga ni. Lepas dia pagi tas sini dia jatuh. Kan? Ni. So, kalau dia nak pergi laju, dia kena buat apa? Dia kena at least breakout area sini lah. 810 dulu dia kena breakout. Next ada budak si kecil ni. Tanda. So, sini cari sini. 790 breakout, cari mana? 810 breakout, cari 830. Itu kalau kita tanda manually lah. Lepas breakout 830, dia cari mana? Sini pula. 875. So, berbaloi beli kat mana? Kat sini lah. Sebab dia nak pergi cari jauh. Yang ni dekat-dekat. Macam sekarang, beli. Next 790 ada satu resistor kecil kat sini kan. Tapi walaupun dia hanya kecil resistor dia, penyebab dia sebab dia tas sini dia jatuh. So jangan buat main lah. Lepas tu sini sebab tengok banyak kali tas sini jatuh. Banyak kali lah. Ini pun dia try nak naik, pergi kejap patah balik. Semua sini point dia bocor, dia jatuh. So dia ada satu point critical ada sini. And then next sini, walaupun dia kecil saja, macam tadi juga ni kecil saja, tapi dia menyebabkan kejatuhan. So kena tanda dia. Next pun nampak kat sini. And next dekat area sini. So kan, kalau orang yang jenis tak suka resisten banyak-banyak, dia akan beli, dia tunggu nanti breakout 830, dia masuk 835, dia TP area 875 ataupun 870 lah, satu bit bawah resisten. Breakout 875, beli lah area 880. Bila 875 tu dah pergi kat buy, dekat sell tu, best sell tu jadi 880. 880 nak habis masuk. Mungkin dia akan pullback balik kat 875. Kenapa tak tunggu 875? Alamak, siapa pula ni? Okay, kenapa dia tak tunggu dekat 875? Sebab keberkalian dia tak pergi 875 balik. Dia terus pergi pam cari lift 930. Okay. Nak beratur kat 875 boleh. Kenapa? Kalau dia touch 875 tu saja dan nak habis, kenapa tak beli kat 875? Takut dia hanya touch dan dia turun. Sebab tu kita nak confirmation tu berlaku. Bila mana harga yang kita resistant,
Okay, yang kita dah tanda sebagai resistant tu, biar dia lepas dulu. Maksudnya biar semua orang dah beli 875 tu. 875 tu dah dibeli, dia berpindah ke best buy. Best sell akan di 880. 880 nak habis baru kita beli. Walaupun 880 tu tiba-tiba nak habis, tengok dia patah balik 875, kita rugi satu bit, tak apa. Tak apa, sebab dia ada confirmation dia dah breakout. Dan kita tahulah sebelum ni, macam saya bagi tahu dalam video sebelum ni kan, kita trace counter tu, tracking dia 6%, 7% daripada harga semasa. So tak kena ambil. Kalau dia pull back ke belakang, tak kena ambil. Dan ikut Puan Pahana apa ni, CMB yang suka buat video-video tu, saya layan juga dia. Bagi dia nasihatkan macam ni, ikut kemampuan kita, bajet kita, poket kita lah, berapa duit kita ada. Kalau katalah kita ni duit tak banyak, tapi kita letak risiko kita 10%, kita follow orang lain kan. Orang lain kan selalu letak risiko 10%. Okay, keuntungan 20%. Tapi kita kalau katalah kita punya guni kecil, poket duit kecil, duit modal kita ada kecil saja, 10% tu banyak dah tau loss. 10% tu banyak loss. Kalau orang banyak duit, dia tak ada masalah. 10% loss, dia top up balik ke macam mana ke, cari kat kaunter lain, cover balik. Tapi kalau tak ada duit, itu je duit yang ada, lepas tu loss 10%, tu agak banyak. So ikut-ikutlah kepada kemampuan kita masing-masing. Kalau kita hanya mampu untuk 6%, dan pergi pun 6% lah. Sebab saya selalu tengok, dia tunggu 5% tu senang sangat. So mungkin 6-7% tu okey kan. Jarang-jarang nak kena 6-7% tu. Pull back, jarang-jarang. Tapi ada je. Kalau kena terpaksa keluar lah. Dia reverse balik baru masuk. Sebab macam ni, kata yang kita kaji semuanya kata yang ada berpotensi. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin sektor tak trending. Okay, mungkin sektor lain yang trending pada minggu depan. So dia tak gerak minggu depan, dia pull back dulu. Ataupun mungkin tiba-tiba keluar news tak best ke counter tu, so dia drop, so terpaksa lah keluar, kena stop loss kita. Lagi atas sebab-sebab lain, jerung operator dalam setiap company ni, boleh kata kebanyakan ataupun memang boleh kata semua adalah operator, masing-masing ada counter tu, ada operator jaga. So kalau dia belum nak gerakkan harga tu, dia kata dia nak lagi hold, nak apa, dia pun nak beli lagi ke kan, shareholder dia nak beli lagi ke, dia tak nak upkan lagi harga tu tak gerak. Harga tu patah balik lagi ada. So kita benda tu kita tak boleh nak kontrol. Apa yang kita boleh kontrol, kita buat trading plan, kita punya expectation dekat mana-mana, kita punya stop lah kat mana. Kalau kena stop lah, belah. Kalau kena kat ADTP, ambil. Macam tu. Kalau kita jenis yang trail, dan ikut je lah. Kita tak TP lagi, orang lain dah untung, dah dapat duit, kita belum lagi sebab kita trail harga. Dia ikut harga semasa. Sebab tu kena tahu dulu kita nak buat macam mana. Pilihan kita macam mana. Terpulang ikut. Sebab memang kena ikut masing-masing punya kemampuan dan trading plan. Sebab tu kata trading plan masing-masing. Sebab kalau kita decidekan untuk orang, tak jadi macam apa ni, hancur. Dia punya trading hancur. Kita pula yang jadi nak disalahkan kan. Tak boleh macam tu. So macam saya katalah, nak manual boleh tanda sendiri macam mana. Macam ni trend line yang basic-basic tu kena ada lah. Asalkan apa yang mata kita nampak, tak semestinya macam ni sifu aja macam ni. Sifu tu pun belum tentu lagi dia pun boleh jadi tak kena juga, dia trade pun tak semua cara dia menjadi kan. Kita sendiri kaji, kita tengok macam tu. So kita faham macam ni, bila dia break up macam ni dia naik, dia break up macam ni dia naik. So kita masuk jenis trade macam tu. Kita tak ikut macam sifu kita beli kat 835, kita tak tiru sifu kita beli kat 880. Kita tak tunggu break up 52 high. Kita beli masa dia break up dalam trend line. So masuk macam tu. Kita TP bila mana hit 10%. Dan TP lah 10%. Walaupun sifu tu kata boleh naik lagi 20%. Faham tak? Memang tak boleh ikut orang. Kena ikut diri sendiri. Kefahaman diri sendiri. Dia macam ni. Macam contoh tengok video saya, faham kan? Tengok video saya, faham macam ni. Okay. So combine lah dengan mana-mana kefahaman kita dengan ilmu cikgu lain ke apa ke. Dengan kajian kita sebelum ni. Okay, so aku decide macam ni cara. Okay. Tu trading plan aku macam ni.
Counter K-pop aku tak berminat. Tapi aku minat counter dalam list ni. Dalam GBS ni aku minat counter. Contoh Saipak ke. Dia minat counter Cass ke kan. Apa-apa lah counter yang di sini. Boleh guna kajian yang sama. Macam tu lah. Dia kena pandai-pandai sendiri interpret lah. Boleh. Yang simple. Okay, simplenya. Macam saya katalah. Contoh. Kalau pakai indie tu. Tak tahulah. Saya nak kata indie tu untuk senang nak confirm lah. Ada backup. Boleh beli. Lepas tu resistant ada kat sini. Kat sini. So kita tipi kat bahagian-bahagian resistant tu yang mudah lah. Kalau nak write, macam saya kata tadi, weekly dia cantik. Kita tengok weekly pun baru je nak start. Masa kalau dia backup, dia punya apa BB, kita expect dia pergi macam ni. Dia panjat-panjat-panjat dan kita expect dia pergi cakap situ. So, boleh swing kata ni. Kan? Itu yang basic yang apa yang kita nampak yang mudah nak faham. Dia ada resistance sini. Sini dia dah buat support beberapa kali dah. Lepas tu dia ada SMA 200 kat sini. Dia ada EMA 100 kat sini. Agak kuat boleh kata lingkungan ni. Pada area sini boleh dikatakan agak kuat dia punya support. Bahagian ni agak kuat dia punya support. So okey tak? Counter sekarang bertahan dekat support dan dia berjaya breakout. Kita expect dia pergi sini lah. Kalau dia nak jatuh pun dia jatuh kat support balik lah. Kalau kita masuk-masuk dia jatuh kat support. InsyaAllah dia rebound balik. Sebab dia ada setup yang cantik dah. Dan kalau ikut MACD dia baru start nak cross up. Baru nak bermula. Dari segi volume dia baru saja mengatasi MA 20. Daily kita tengok. Daily pun mesti ada berlaku spike. Spike. Volume spike, harga naik. Cantik. Macam tu lah. Faham macam tu je. So counter ni menarik. So boleh diperhatikan, boleh masuk pun. Kan? Boleh masuk pun. Tapi pandai-pandai lah risk. Okey ke risk kita kat bawah ni? Kalau kat bawah ni dah berapa risk kita? Sendiri kena fikir. Kalau kita masuk tiba-tiba nak masuk hari Isnin. Risk dia dalam 10% lah kata. Okey ke tak? Okey. Kalau 10% kita ada risiko, reward dia kita mesti nak 2 kali ganda at least kan. Okey, 2 kali ganda. Sekejap. 2 kali ganda 20%. So, kita punya TP dekat 945. Sanggup tak? Sanggup tak? Masuk ke area sekarang. Risiko dalam 10%. Keuntungan yang kita expect. Dia based on risk and reward 1/2. Kita nak TP area 940 macam tu lah. Lama mana tak kisah. Asalkan risk and reward tu tercapai. Macam tu. Kalau okey, then proceed. Kalau tak okey, boleh guna cara yang biasa tu lah. Yang ikut 5-6%. Sekejap, 6-7%. Okay, follow. Beli harga sekarang contoh. Follow. Lepas tu dia naik lagi. Ubah lah, ubah. Ubah ikut follow 6-7%, 6-7%, 6-7%, 6-7%. Kalau dia naik lagi atas, harga atas lagi, follow. Selagi tak terkeluar game, kita dalam counter tu. Kalau kata pump terkena kat sini ke. So, itu je lah keuntungan yang kita ada. Katalah baru beli kan. Baru beli. 7% tiba-tiba dia patah balik sini. Dapatlah 3%. Padahal dia dah naik sampai 8%. Lepas tu dia patah balik. Kena kat stop loss kita. Kena ambil edit 3% macam tu je. So, yang ni dah kita punya trading plan macam tu. Melainkan kita punya trading plan ada apa? Risiko nak loss 5%. Risiko reward kita 10%. So, tanda balik. Ini kalau trading plan yang based on risk and reward 1-2 tu lah kan. Beli sekarang atau beli nanti 5%. Macam tu lah. Tu stop lah kita. Kalau kena terpaksa keluar. Lepas tu kita punya TP 10%. 865 ke apa. Nak pergi 85 ni berapa hari tak pasti. Kalau dia terus pergi macam ni, dia ada resistance dekat 780 tu kan. Kena lepas dulu. Lepas tu dia cari pula dekat 810. Lepas tu dia lepas sini pula 825. Barulah kita expect dia pergi jauh 875. Kita nak TP dekat 860. Berapa hari tu dia nak mengatasi resistance ni. Tak pasti Dia naik terus, dia dindong dulu ke dia nak terus pacak. Tak pasti.
Kalau ikut ni dia naik berapa? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Turun, naik. 4 hari mungkin. Okey, ni 1 hari, 2 hari. Dia naik 3 hari, 4 hari. Mungkin Isnin sambung lagi. Selasa sambung. Tapi tak sampai TP kita. So, sampai sini je. Okey tak nak ambil banyak ni je? Dalam 6%. Risiko 5%. Reward 6%. Macam risk dia, risk and reward satu persatu. Macam kita intraday pula. Berbaloi tak? Kalau tanya untuk swing, macam swing nak short term kata 3-4 hari. Untung 6% je. Risk 6% juga. Dalam 5% kot. Berbaloi tak? Tak berbaloi lah. Tak berbaloi lah sebenarnya. Risiko sama macam kita orang intraday. Intraday boleh dapat sehari je. Rugi 5%. Untung 5% kan? So itu adalah player intraday dan BTST yang one to one ialah risk and reward dia sehari. Kalau kita tunggu sampai seminggu, reward kita 6% je. Masa risiko sama. Macam tak berbaloi dari segi masa lah. Kita rugi dekat masa tu. So kalau nak masa, better lah ambil untuk swing terus lama. Terus lama untuk sampai target. Biarlah macam kalau boleh saya bagi saya lah. Beli atas 835 ke. Yang dia dah break out semua resistance dan dia punya resistance tu nextnya jauh. Ataupun kalau nak beli sekarang. Okey. TP atas tu. Tapi risiko kena tanggung jauh sikit lah 10% lah. Tapi TP dekat 50 tip high. Sat. Lukisan tutup sat. Ni TP kat sini 35 tu. So kata kita masuk sekarang. Keuntungan yang kita punya ni adalah dalam 19%. Cuma tak pasti berapa lama dia bagi. Kalau dia 19%, ambil masa sampai 4 bulan, tak berbaloi langsung lah kata ni. Kalau 19% tu dia capai dalam masa 2 minggu ke sebulan, berbaloi lah. Berbaloi. So kalau katalah sektor ni tengah trending, K-Prop ni mungkin tak perlulah tunggu lama. Mungkin dalam bulan ni jugalah. Sebab dia nak naik tu tak banyak mana pun. 19%. Kecuali lah kenaikan dia yang macam ni Kita tengok sikit naik yang first ni dia naik berapa banyak. Macam ni berbaloi lah. 4 bulan, 40%. Ini kalau tunggu 4 bulan, 19% tak baloi. So kita expect dalam sebulan kenaikan dia 10% je pun kalau kita average kan lah. Kali ni tunggu bulan 5, beli dalam bulan 5, keluar bulan 9. So 4 bulan tunggu 40%. So average untuk sebulan 10%. Ini sebab tu saya tak expect dia pergi terlampau lambat lah sebab kenaikan dia tak banyak mana, setakat 20%. Paling teruk pun kalau katalah average dia 10% tu sebulan. So 2 bulan lah kena hold counter ni untuk dapat 935. Nak tak counter yang macam ni? Maksudnya sebulan untuk 10%, 2 bulan dalam 20%. Kalau rasa ya, then boleh pilih counter macam ni. Kalau tak, cari counter lain yang kita nampak lebih peluang cerah nak naik dengan ROI lebih tinggi. Saya tak check tau counter-counter semua ni lagi. Ni kita kaji sama-sama lah ni. Sebab saya kan rehat pergi hospital tu. So saya tak tengok counter sangat. Kalau macam ni, weekly kita tengok apa berlaku. Yang mata kasar boleh nampak. Apa yang nampak kat sini? Counter ni. Base yang apa yang kita dah belajar. Video-video saya kan saya buat 8 hari Ramadan ni. Apa yang nampak? Kalau lah boleh jawab Dia rebound dekat mid BB. Perasan tak? Ni Bollinger Band. Bollinger Band tu BB lah. Kalau saya dah bagi tahu dah sebelum ni. Mid BB. Mid BB tu middle BB lah. Upper BB. BB atas. Lower BB. BB bawah. Sekarang harga jatuh. Okay, dia buat pullback. Dan dia bertahan dekat sini. So, apa kita punya expectation? Expectation, dia akan start cari balik dia punya upper BB. Mid BB akan cari upper BB. Dengan syarat dia tak bocor middle BB ni lah. So, kita tahulah support ada kat mana. Kalau ikut indie dah ada buat dot-dot biru tu. So, situ ada support. So, kita boleh letak situ sebagai kita punya risk. Risk kita dekat sini. Oi. Mana dia line?
Tak ada pula. Kenapa tak tertekan? Ya. Alright, risk kita dekat sini. Risk kita dekat 120. Ni nak kena ingatkan, counter yang super penny murah-murah ni, dia punya kejatuhan tu perit. Mungkin kita tak akan terik lah untuk beberapa bulan. Sebab jatuhnya sakit. Walaupun nampak sikit, tapi sakit. Okay, tengok Ustaz. Kejatuhan dia kata lah baru nak beli kan. Baru beli hari Jumaat lah, beli kat sini. Kejatuhan dia nampak kecil, tapi adalah 40%. Tadi tu, kita nampak kenaikan macam tinggi gila kan. Tapi baru naik 40% je pun. Ini pendek je. Tapi kejatuhan dia 37%. Kenaikan dia pula, nampak dah masa seminggu dia boleh. Ni candle seminggu tau. Dalam seminggu dia boleh pergi sampai 80%. Ni dalam seminggu dia boleh pergi sampai 27%. 200 dekat hampir 300%. Ini pun sama juga. So counter ni high risk high reward. Risiko 30%, keuntungan adalah beratus-ratus%. This one 1%. So kalau kita dia nak buat naik gila lagi, berapa banyak dia boleh naik? More than 50% kan? Minimum kan? Minimum more than 50%. Sebab kenaikan dia, yang ni naik 300, yang ni naik 100%. Yang ni kita expect berapa? Lebih kurang tu lah dia nak naik. Kalau dia nak cari, katalah dia cari apa BB, kenaikan dia adalah lebih kurang 100% lah. Ni middle BB, cari apa BB, kenaikan dia 100%. So ramai yang akan aim counter macam ni sebab dia nampak reward besar. Ni tak ke gila. Macam katalah modal sikit 2,000, dapat lagi 2,000 keuntungan. So jadi 4,000. Lepas tu masuk lagi counter yang jenis macam ni juga. 4,000 untuk kali dua kali ganda dah jadi 8,000. Dalam masa seminggu, 2 minggu saja. Sebab tu orang gila counter super penny. Tapi 2,000 juga boleh loss. Kalau kita loss sampai 30%, dah tinggal berapa? 1,700 lah kan. Kalau hilang 50%, dah tinggal 1,000. Kalau turun 1%, tak ada nak tengok. Ada orang PM saya, dia tak ada nak tengok counter dia. Lepas tu loss 100%. Habis. Tapi on paper lah kan, sebab dia belum cut loss. Ada peluang nak rebound tak? Macam tu parah lah. Mana kita tahu dia nak rebound tak rebound. Sebab memang counter macam ni, counter yang orang goreng. Dia nak jadi. Kalau tak jadi, dia sidai bertahun-tahun kat situ. Tapi memang ada peluang lah. Dia punya 52 low kat sini, 52 high kat sini. Kalau dia break up, dia pergi jauh. Tahu-tahu counter dulu rugi masa dia ada harga sini, masa Syedah duk kaji tu, harga dia baru 195, tak beli. Sekarang dah 90 sen. Masa akan datang lah. Kan dia nak break up ni, dia perlu break up dekat 480. Once dia break up 52 high. 52 high ke dia all time high? Sekejap tengok. Mana orang? Okay, 52 high. So kalau katalah dia break out dekat situ, dia punya all time high dia jauh lagi. Dia boleh pergi. So boleh pergi ke ada sini, ada situ. Dia memang boleh pergi ke RM1 tu lah cerita dia. So dah beratus-ratus ribu %. Kalau yang modal banyak, dia memang boleh campak je lah kat counter jenis macam ni. So tak heran lah ada orang kata dia punya ROI beratus-ratus %, 400%, 500%. Kan? Sebab dia beli counter yang tak nampak potensi macam ni. Dia beli dan dia ride sampai ni. Breakout sini dia ride lagi. Itu contoh lah. Counter yang beli bawah, sauk bawah, tipi di puncak. Ni nampaklah potensi dia sebenarnya. Dia belum cross up lagi. Tapi RSI ada momentum dah. Dah start balik nak build up momentum. Atas 50 dia kira momentum padu. Tapi dia belum cross up lagi dia punya MACD. Kita tengok
Ni. Dia punya daily pun dah start ada buy signal dah lah kalau ikut Indi. Kalau ikut Indi dah buy signal, nampak dia dah cross up mid BB. Lepas tu dia cross up MA 50 dan dia touch upper BB. So buy signal. Dan dia spike with volume lah. Kenaikan dia tu pada hari Jumaat tu dengan volume. So agak valid. Jangan dia buat macam ni, naik sehari turun tak. Turun je tu jahanam. Tapi kita so far kita tengok ni dia buat higher, kira ni buat higher low tau. Ni low. Yang ni dia punya low tinggi daripada yang ni. So dia buat another higher low. Once dia buat another higher low, dia akan ke atas. Structure dia ke atas. Macam ni kan. High. Lepas tu dia buat higher low. So direction dia ke mana? Ke atas kan. Ni dia buat low. Lepas tu dia buat high. Dia buat higher low. So direction dia ke mana? Ke atas lah kita punya expectation. Tapi still lah ada support. Which is terlalu jauh. Risikonya nak kena tanggung tu 30%. Kalau balik kurang atau lagi kita nak tanda kat sini. Kat sini. Kat support 15 sen. Almost. Tetap lah. 88 pun tetap lah. Almost 30%. Tapi reward dia memang gajah lah. Macam mana? Kalau berminat counter murahan. Nak swing. Kalau kecuali you nak ride. Laju-laju lah. Beli jual. Masuk keluar. Dan okey. Counter sekarang memang ada momentum. You boleh letak lah you punya risk kan. Kata 5% kan. 10%. 1 to 1. Silakan lah. Boleh lah counter ni. Untuk short term. Pakai risk and reward kecil kan. 5-5 ke. 5% risiko. Rugi kalau hit 5% keluar. Kalau untung 5% ambil. Boleh. Ataupun pasang trailing stop. Beli sekarang. Pasang trailing stop 6-7% lah. Selalu saya tak. Kalau orang yang ada modal kecil mungkin nak budget hanya 5% je sanggup loss. 5% daripada modal yang kita laburkan ni. Untuk counter ni. Kita sanggup loss 5% je. Then follow 5%. Signal dah ada untuk entry. Dia nak naik tak naik kita tak pasti. Tapi ikut apa baca kat chart ni dia nak naik. Tapi betul ke reality masa market on tu dia nak naik ke tidak? Tu saya tak tahu. Kita baca sekarang dia nak naik lah. Daripada base on chart dia nak naik. Itu je. Tapi apa-apa pun kena letak stop loss tu lah. Sebab kalau tak jadi, macam mana? Takkan parah. Habis modal. Semua counter sama je. Kita hanya boleh baca direction dia nak pergi. Tapi betul ke dia pergi kita tak pasti. Dia kena tunggu live market tu. Dan semua counter kalau boleh. Kita dah kaji kau-kau. Katalah kita tadi beberapa counter tu kan. Macam sebelum ni kita dah study dekat GBS kan. Powerwell. Yang naik daripada tu kan. Counter macam beberapa counter kita rasa nampak dia pergerakan sangat cantik tu. Kita letak siap-siap. List. Special lah counter tu. So kita boleh trace je turun. Memang biasa counter akan naik mesti turun kan. Turun tu dia buat high low tak. Kalau buat high low dia akan rebound balik. Naik balik. Okay. Yang saya kata buy on support. Once dia spike. Tunggu dia return dan buy. Lepas tu baru masuk beli kan. Yang tu BOS juga adalah break of structure. Sebab yang tu kita tak mendalami ilmu supply and demand. Dia macam sebab saya nak terangkan saya kena mahir supply and demand tu dulu. So saya tak ada cerita pasal breakout on structure kan. Saya duk cerita buy on support. BOS saja tu buy on support. Mungkin saya boleh kata BOD lah. Bila dia dah return dekat deep lah. Beli kat bawah. Buy on support tu mungkin kurang tepat. Sebab ada yang nanti confuse. BOS tu apa? Sepatutnya BOS in term of trading. BOS tu breakout of structure. Kalau saya buy on support. BOS. Mungkin itu istilah saya sendiri lah. Kan. Sebab dia ada buy on deep. BOD. BOB. Buy on breakout. So kalau bukan buy on breakout, dia adalah BOD lah. Buy on deep. Siapa yang tanya BOS tu? Buy on support yang saya duk kata tu. Breakout, dia return. Ya tu kita nampak dia ada support. So kita beli ada support. Yang ni tak nampak obvious support. Dan contoh macam ni. Katalah dia tengah spike ni kan. Dia return balik dekat harga area 17 sen ni. Ataupun dekat EMA 100. EMA 100 dia hijau 195. Sorry.
Betul? 175 maaf Kau katalah dia return ke akhir dia 17175. So kita tahu ada support kat situ. Dan dia berdindong. Maksudnya dia buat macam ni. Beberapa hari nampak macam tu. So itu kalau kita nak masuk boleh ya. Buy on support. Yang saya kata BOS buy on support. But jangan confuse dengan BOS buy on structure. Backup on structure tu. Structure kita tahu kan. Ini buat apa. Dia kita tanda contoh. Okay ni dia punya low. Okay ni dah high. Ini high low. Tapi dia dah buat high belum? Belum. Breakout structure, nak structure mana yang kena breakout? This one. Ni highestnya dia pergi ni. Kena break structure ni untuk dia naik. Untuk dia naik, dia kena breakout. Structure tu kena naik breakout. Lepas tu dia akan return balik dekat tempat dia breakout tu. Kan by RBS kan. Itu yang ada BOS tu. Tapi saya nak kena dalami betul-betul untuk saya ajar kat orang. Pasal supply and demand, breakout structure, lagi apa cost and apa benda-benda dia punya terms SND tu. Bagi saya agak complicated lah. Tapi kalau kita belajar betul-betul, fokus pasal supply and demand saja, insyaAllah lah kan. Sebab saya, apa yang saya duk cerita sekarang ni, basic saja, basic yang support, resistance, trend line. Lepas tu time frame, multiple time frame, weekly macam mana, daily. Lepas tu time frame 50 minit macam tu. Lepas tu saya cerita pasal trend following, EMA, MA kan. Dan indikator lain lah, oscillator. Macam contoh RSI, MACD. Maksudnya itu hanyalah rangkuman yang saya duk beritahu selalu. Jarang-jarang saya nak cerita pasal supply and demand. Kalau supply and demand pun saya akan kata tempat mana dia kawasan zone dia buat support, saya akan tanda dia sebagai demand. Zone dia buat resistance, saya akan tanda sebagai supply. Tapi saya tak ada term yang saya duk buat. Term semua tu tak ada tak ada. Saya simple macam tu je. Contoh yang saya boleh kata supply and demand saya lah. Macam ni, okay. Sini ada satu demand area. Sini ada supply area. Kenapa supply area? Sebab once dia touch area ni, daripada range harga ni kan, range harga 235 sampai 250, range harga ni adalah supply zone bagi saya lah. Untuk structure ni, untuk sini sampai sini satu swing ni nampak ini dah adalah dia punya supply, dan ini adalah dia punya demand. Sini dia ada dia punya another demand, sini another supply. Nampak tak? Zone. Sini ada satu lagi demand. Sini area yang dia menyebabkan harga jatuh itu adalah supply. Support and resistance, dia satu line je macam ni. Satu line. Supply and demand, dia ada zone. Dia ada buat base. Base tu, harga tu bertahan dekat area situ sebelum dia bergerak. Sama ada naik ataupun turun. Contoh ini base ke atas. Dia buat area harga sini, zone sini. Mana lukisan? Okay, sini dia buat satu zone. Satu zone area sini. Okay, ini base. Alamak tak reti saya nak tulis ke dalam mouse. Okay. Lepas tu dia buat base satu sini, dia bocor dan dia turun ke bawah. Sini dia buat base support. Ada satu base. Dia break up, dia naik. Nampak tak? Ini yang breakout structure. Tapi nak kata ilmu terms tu, saya kena betul-betul study. Barulah saya boleh beritahu. So janganlah confuse dengan saya duk cerita BOS tu Bukan breakout structure yang saya duk bagi tahu Yang BOS yang saya duk cerita yang simple beli dekat support je. Buy on support. Tapi bukan itu mungkin kesalahan saya lah, bukan terms dalam saham. Dan dalam saham yang biasa orang dengar BOS tu breakout structure. Okay. Bukanlah buy on support. Buy on support dia akan jadi buy on dip balik lah. Kalau kat bawah. Kalau kat atas breakout. BOB orang kata. Buy on breakout. Okay. So harap tak ada keliru dengan benda tu lagi. Tak sama saya punya, sebab saya tak ajar supply and demand. Saya tak ajar supply and demand. Saya hanya simple apa mata tengok kat depan ni. Yang saya dah ajar apa support, resistance, trend line gitu je. Bukan ilmu atas-atas supply and demand, Wyckoff, chart pattern. Kalau yang simple chart pattern tu okey, apa mata nampak. Tapi
chart pattern pun ada rules. Elliott wave ada rules. Supply and demand ada rules. Wyckoff ada rules. Tu semua yang bagi saya high level. High level. Tapi siapa dapat kuasai benda ni memang padu lah. Tapi untuk buat duit, tak perlu tahu semua tu pun. Setakat kita nampak mana support resistance, dia pergi ke mana harga, dapat projek harga, dah cukup. Kita boleh expectation harga ni pergi ke sini. Kita boleh predict jangkakan harga pergi sini. Kalau dia turun, dia pergi area sini. Cukup lah. Itu pun dah boleh buat duit. Tapi untuk mendalami ilmu saham, yes, you go lah. Supply and demand tu very, ilmu yang sangat penting lah. Sangat penting dalam dunia saham. Saya cakap tahu macam tu, zone macam tu, base cukup dah. Tapi untuk saya nak mengajar, kalau saya nak ajar, supply and demand, memang kena cerita semua benda lah tu. Breakout structure, kan? Cost, semua tu kena ajar. Which is, saya tak ada, tak expert dalam bidang tu. So, sebab tu saya tak berani nak sentuh terms. Terms yang digunakan dalam supply and demand. Okay, dia ada rules dia. So yang BOS saya cakap tu bukan supply and demand breakout structure. Itu saya just cakap buy on support, saya nak pendekkan, saya kata BOS. Kan? Ada yang salah faham tu. Bukan breakout structure supply demand tu. Kalau breakout structure, yes, you kena pasti high low, lower high, lower low dia. Lepas tu dia mesti macam ni. Dia nak ke bawah, dia akan structure dia akan ni. Ni ada satu structure lower low. Okay, nak ke bawah, lower low ni kena pecah ke bawah. So dia akan buat another lower low. Okay, nak buat higher high. So dia punya previous high ni kena pecah lah dulu, barulah dia boleh buat another higher high. Okay, maybe kat mana dia nak sentuh. Kalau kat sini, kurang-kurang kena pergi kat sini. Ni sebab sini ada satu lower high. Okay, kalau kita nak belajar, sini ada lower high. So untuk dia buat naik, first ni high ni, dia kena breakout dulu. Dan dia akan cari buat at least higher high dia lebih tinggi lah. Lebih tinggi daripada high yang ni. So dia akan buat kat sini higher high. So adakah breakout structure? Yes, breakout structure yang ni. If dia breakout pula structure yang ni, dia akan jadi breakout structure yang ni pula. Ni lower high ni. And then where? Kat atas tu. Another breakout structure. Kalau dia pergi cari. So selalu orang supply demand beli kat mana? Dia selalu tunggu return. Contoh, breakout structure ni, yang higher high ni, dia dah breakout kat sini. Dia naiklah kat mana-mana hala tu. Dia return balik. Area sini dia pun akan collect. Okay, buy on return. Pandai nanti aku kata buy on return ada terms BOR ke apa, tak ada tak ada. Nanti saya cakap kan dah jadi term apa ni, saham pula. Untuk permulaan sebenarnya kan, untuk permulaan sebenar-benarnya memang kena belajar structure tu dulu. High low tu memang kena tahu. Lepas tu basic lah yang lain. So, support resistance kita nampak. Okay, sini ada tempat support. Sini resistance, support. Yang tu basic. Lepas tu trend. Okay, yang ni trend menaik. Yang ni sideways. Sebab dia macam ke sini je. Tak nampak naik, tak nampak turun. Yang ni downtrend. Turun ke bawah. Ini sideways. Dia naik turun. Area tu kan. Yang ni kalau dari segi short dia, daripada kalau kita kira daripada Februari hingga March, dalam masa sebulan dia downtrend. Tapi dari segi overall dia sideways. Sebab tu time frame tu penting. Kalau kita tengok overall, dia adalah downtrend. Kalau kita tengok time frame yang time frame dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sekejap. Saya nak tunjuk sideways tu. Kita tiba-tiba belajar. Kata nak review counter. Sekejap. Okay, range sini sampai sini.
daripada Januari sampai Mac sekarang, dia adalah sideways. Nampak tak? Dalam masa 3 bulan ni, dia adalah counter sideways sebab dia naik macam ni, naik turun. Dia belum breakout structure lah. Dia belum breakout sini lagi. Tapi, kalau kita tengok pula dari segi sebulan kan, kat harga sini. Februari, okey. Dalam sebulan, dia adalah counter downtrend dan berjaya breakout. Hari Jumaat. Oh, CP. Ya, berjaya breakout downtrend line sebulan. Breakout downtrend line sebulan. So, kenaikan yang kita expectation dalam masa sebulan. Sini ke sini dalam masa sebulan. Kita expect dia boleh pergi at least 30% dalam masa sebulan. Kita punya expectation sebab apa? Dia berjaya breakout downtrend line. Dan dia ada volume. Dan dia ada escalator support. Dia cross up. Okay? Boleh tak baca macam saya baca ni? Kalau boleh, silalah buat review untuk kata-kata yang lain. So, kata tak ada potensi tak? Jawapannya ya. Saipak adalah counter Haji Asri. Kita buang sekejap lukisan. Overall nampak apa kat kata ni? Kalau kita tengok zoom jauh sikit. Ni apa? Ni uptrend, ni downtrend. Ni uptrend, ni downtrend. Tapi kalau kita ambil daripada bulan, setahun yang dahulu, kalau dalam masa setahun, dia adalah sideways. Tahunan dia adalah sideways. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulanan dia adalah downtrend. Bukan bulanan lah ni. Hampir berapa bulan tu. Tapi sebulan memang downtrend lah ni. Downtrend. Lepas tu dia sideways. Sebulan sideways, sorry. Dalam masa November 5 bulan dia downtrend. Overall sideways. Dalam masa 5 bulan dia adalah downtrend dan dia breakout downtrend. So, dia volume ada, spike ada. So, kita punya expectation apa? Within berapa? Dalam masa lebih kurang 5 bulan jugalah. Dia akan pergi cari balik ke atas tu. Itu 30%. Kita tak range yang panjang. Tapi kalau kita tengok Saipak ni, counter dia bukan jenis counter yang malas Kalau dia naik, dia naik. Ada nak kena tunggu lama-lama. Sehari tengok dia naik yang. Ni sehari tau, bukan weekly punya chart. Sehari dia naik 18%. 20% lah kita tanda situ. Maksudnya lebih 15%. Ni 11%. Okey, lebih 10% lah sehari. Okey, cincai-cincai. Kalau dia nak buat spike. Hari Jumaat dia naik berapa persen? Tentang. Ya. Dalam 19% lebih kurang lah. Dia ni payah nak tarik betul-betul. Tapi lebih kurang macam tu lah. Maksudnya kenaikan dia laju tu. Sehari je. Cuma nak kata kalau kita buat chart macam ni, kita zoom out dia untuk masa setahun, ini resisten dia. Dan untuk dia punya penurunan yang 5 bulan ni, kenaikan kita expect dia boleh naik dalam masa 5 bulan lah kan. Pergi cari balik kat sini. Tapi apa jadi kalau dia bocor? Maksudnya dia patah balik. Ni dia spike tiba-tiba kita buat trend line kan. Buat trend line. Lepas tu dia bocor. Wajib keluar sebenarnya. Kalau dia bocor sini wajib keluar sebab takut dia buat downtrend. Mula dia turun sini. Lepas tu dia test pula bocor lagi. Ke tanah turun nanti. So counter ni memang sangat-sangat perlu berhati-hati. Sebab dia belum ada structure yang jelas lagi dia nak naik atau tidak. Cuma kalau kita nampak short term, dia dah berjaya mengatasi penurunan. Dia stop daripada harga ni, counter ni nak turun. Tapi dia berhentikan penurunan tu. Dia tak mau turun. Dia berdegil tak nak turun. Tak nak turun lagi. Dia kata tak nak turun lagi. Dia nak naik dulu. Cuma dari segi structure saya nampak agak bahaya. Kalau dia bocor memang sangat-sangat bahaya. Sebab dia boleh jadi downtrend terus. Tak macam counter-counter kita tadi.
Tapi ini memang kaunter haji asli lah. Dia dah untung lah hari Jumaat. Sebab nampak tak apa yang saya nampak? Ini satu, dua. Dia boleh buat cat pattern terbalik Kalau kita kata macam triple bottom, cup handle daripada bawah, dia boleh juga terlangkup ni daripada atas, so dia akan jauh mana dia naik kat sini, turun dia bersama. So kena berhati, ini adalah critical point, dia tak boleh bocor. Dia tak boleh bocor sebab kalau dia bocor, dia akan jadi counter downtrend. Okay, sebab dia overall dalam setahun dia tak menunjukkan dia pun uptrend, dia sideway. Okay, sini malah uptrend tapi kat sini sideway. Sideway adakah dia dah nak habis, dia nak turun, tapi dia baru nak start reverse balik nak naik, tak pasti. Buat masa yang paling lagi dekat, kita tengok shoot paling dekat, yes, dia breakout downtrend line, so dia boleh naik sebab dia breakout downtrend line. Okay, tapi kalau dia patah balik dan dia bocor, dia akan jadi counter downtrend, which is sangat-sangat bahaya sebab dia boleh turun sampai sini, dia turun, bocor pula, dia turun lagi bawah. Untuk nak main, saya tak, macam mana kata nak kata counter ni boleh kita hold lama-lama kan, saya tak pasti sebab saya rasa sangat bahaya. Better kalau masuk counter ni kena tengok, memang kena aktif lah yang boleh berada di depan apa di screen untuk perhati dia, sebab dia bukan counter yang baik-baik kan. Dia counter boleh jadi dia pump and dump naik laju-laju tentu campak. Kalau dia buat bocor, campak sampai bocor ni bahaya. Kalau nak boleh ada depan screen, counter ni menarik, boleh try lah sebab dia dah breakout structure untuk 5, dia breakout downtrend line untuk 5 bulan. Menarik tu. 5 bulan dia dah turun, tiba-tiba dia buat hari Jumaat main, dia naik. Spike. Ni, dia spike sini, turun. Kalau kita tengok daripada sini, lagi lama lah daripada September. Maksudnya lebih daripada 6 bulan. Dekat sini spike, pasti dia berehat lama turun. Ini ada another spike, which is selalu another spike, dia akan buat kenaikan lah. Short term maybe boleh dilayan dengan syarat memang perhati habis counter ni. Long term macam nak simpan lah counter ni, I don't know. Sebab takut apa? Takut dia patah balik. Sebab dia ada structure yang belum pasti lagi. Melainkan dia dah breakout kat sini, okay, at least lah, at least dia breakout harga RM1.11 tu, baru dah tahu, oh betul lah, dia memang ikhlas nak buat uptrend lah. Kan? Tu ni mana lagi structure dia, kat sini ke, breakout dulu, tetaplah harga atas RM1. Harga atas RM1 pun rasa selamat sikit. Waktu sekarang, walaupun ada banyak lagi masa, maksudnya peluang untuk naik tu tinggi lagi, 9.25 nak cari RM1, so dapat untung dah duit. Kalau kata nak main short tu okey lah. Kalau nak hold sampai beratus-ratus% ke tu, I don't know. Sebab takut dia libas. Make sure tengok lah, perhati counter ni kalau nak masuk. Kalau nak 9.25 nak pergi RM1 tu, insyaAllah boleh lah dapat. Tapi dia punya support agak jauh tau. Kalau kata beli sekarang, support dekat sini 15% tu, 16%. Boleh buat cara saya beritahu sebelum ni, 6-7% follow. Kalau kena ambil lah. Out lagi counter ni. Kalau tak, right je lah counter ni sampai mana dia pergi. Follow pakai trailing stop. Selagi yang tak tahu cara nak follow pakai trailing stop, boleh tengok video YouTube saya. Ada saya terangkan cara untuk kita maximum profit dengan cara pasang trailing stop. Okay, pergi counter seterusnya. Saipak okey untuk short term. Kalau dia ada momentum lagi hari Isnin, boleh lah. Try kan. Try masuk-masuk kat sini kot nak sampai RM1. Kalau tak ada, kalau sendu je, dia buat merah tu, hati-hati sikit. Kalau dia turun lebih dari 7%, bahaya. Sebab dia boleh turun sampai berapa tadi? 15% ke? 15%. Nanti kalau dia bocor 15%, jauh ke bawah dia turun. Kalau bocor lagi, dia lagi turun bawah. Sebab dia nak turun tu ada setup turun Setup nak turun tu ada. Dekat sini lah structure-nya ni.
So agak bahaya counter ni. Tapi dia bagi biasalah high risk high return. Counter yang risiko tinggi, dia punya reward pun tinggi. Silalah kalau berminat. PMH Holding. Ni saya ambil daripada atas tau. Counter-counter daripada atas. Tak bermakna counter yang bawah tak cantik ya. Kadang-kadang counter yang bawah gerak. Kita duk kaji yang top 5, top 10. PMH Holding. Sebab tu kena banyak juga lah list. Kena ada. Dia kan saya punya list sihat Januari. Orang yang fokus dia duk kaji counter beberapa counter tu je. Sebenarnya tak ada banyak-banyak sangat list. Ini pun kena breakout. Breakout ni buat dari segi volume dia dah menarik dah ni. Breakout ni boleh lah dia pergi cari balik. First dia cari kat mana? First dia cari kawasan ni. Second dia cari kat atas tu lah. Allah. Petanda nak breakout tu dah ada lah kat sini. Sini MACD belum. RSI okey. RSI above 50 lah. Dia ada momentum. MACD dari segi momentum di atas kosong dia ada momentum. Cuma dia nak kata sini ada merah. Dia punya oscillator apa? Awesome oscillator dia merah. Dan dia punya ni pudar-pudar kan. Kalau dia bagi hijau okey lah. Dia kena breakout dulu lah ni. Kena breakout dulu. Ni kan dia ada tanda beberapa kali ni. Dia touch jatuh, touch jatuh, touch jatuh, touch jatuh. So dia ada resistance dekat area 205 tu. So 205 tu dia punya body. Kalau boleh dia kena lepas lah. Hari Isnin kalau breakout menarik dia pergi cari 235 cari 280. Dia akan jadi pattern flat lah. Ni nak potong prak cari balik. Tapi kalau tak lepas, kat sini tak lepas, dia jadi downtrend lah. Dia akan jadi counter. Pattern macam ni. Pattern apa benda panggil? Ke bawah lah. Kalau naik breakout ke atas, dia jadi naik atas. Kalau bocor ke bawah, dia jadi ke bawah. Untuk pattern. So far nampak dia nak naik lah Dari segi volume, dia up. Breakout. Wah, cantik. Breakout tu kalau nak macam mana tetap kena ada letak risk. Sebab ada orang suka cari beli buy on return. Ada orang suka buy on breakout. Maksudnya ada orang tunggu pullback dulu baru dia masuk. Ada orang tengah beli breakout. Apa yang beli breakout, beli je lah. Kan dia once je breakout je. Maksudnya harga tutup hari Jumaat 205. Buka hari Isnin 210. Masuk terus lah. Dah breakout kan. Dah breakout. Tapi dia punya risk tetap kena tanda berapa persen kita sanggup tanggung risk. Kalau kita punya risk kat bawah ni. Dia breakout 210. So dalam 16%. Logik tak? Tak logik. 10% mampu. 8% lah kata. Kita ambil candle harga lowest candle hari Jumaat. Dalam 9% kat tu. Tinggi. Ataupun you nak rally ikut yang 6-7% tu terpulang. Sebab kalau nak kata ikut support, tak nak bocor support. Support paling terdekat pun candle yang hari Jumaat punya lowest je. Which is tetaplah 8-9%. Banyak lah tu. Kalau ikut yang betul-betulnya, support yang terdekat pun sebenarnya dekat ni lah. Risk dia dalam 16-7% ni. Which is kita takkanlah sampai risiko banyak tu. Secara logiknya. Kalau nak teruk sangat pun kat sini je lah. Dalam 10% tu okey. So reward, kalau 10% mestilah kita expectation 20% kan. 20%. 20% area situ. Dia ni selagi dia tak lepas, dia akan jadi satu resistance. Dia akan jadi touch masuk area ni, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau dia lepas, dia pergi jauh lagi. Sebab resistance ni berjaya di breakout. Sebab tu ada orang suka beli kat atas. Kenapa lah tak beli kat bawah ni? Sebab dia suka make sure counter tu betul-betul nak naik. Nak naik, dia mesti breakout ni. Penyebab dia turun tu. Dia kena breakout tempat yang menyebabkan dia jatuh dulu. Bila dia breakout tu barulah dia menunjukkan dia kuat nak naik ke atas. Macam ni adakah dia kuat naik atas? Tak, sebab ada satu halangan kat sini kuat ni. Dia bagi bagi toncet ni jahat ni. Range harga toncet dia jauh 235 280. Zone ni bila masa orang boleh jual. Semua counter yang ada dalam list yang atas ni, top 3 ni, counter goreng.
Maksudnya laju naik, laju turun. High risk, high reward. Siapa yang nak reward tu, dia pandang reward tebal dan dia sanggup-tanggung risiko, boleh masuk je. Tiga-tiga counter ni lah. PMH Holding. Breakout 205 kan, 220. Dah boleh beli lah kalau sanggup-tanggung risiko. Kalau tak, kena, boleh ke aku nak masuk ni. Tapi aku punya risiko aku dekat 6%. Kena follow lah pakai trading stock. Tak ada cara lain lah. Sebab support, tak kena support dia kat situ 6%. Support dia bawah lagi. Kalau ikut support, kita kata bocor support baru keluar. Hang punya support ke mana? Jauh support hang tu. Kalau pakai gun 19 sen lah. Kalau kata gun lah, kita pakai gun. Support dekat 19 sen. Okey tak okey? Kalau rasa okey, then you boleh carry on. Beli bahasa 210, breakout 210, TP 230. Baloi. Baloi ke? Kalau tak, TP lah kat atas tu, 280. Cari balik dia punya previous high yang dia ambil ni. 52 high Sekejap. Still kena tengok tak? Sebab, ya. Orange tu penanda dia 52 high ataupun all time high. Maksudnya resistance yang kuat yang perlu di breakout dia kat situ. Lalu dia pergi carilah tempat-tempat resistance dia. Kalau dia buat setup trend, setup nak menaik, dia akan cari resistance. Kalau dia buat setup downtrend, dia akan cari 52 low lah, dia akan turun ke bawah. Sekarang setup dia nak naik ke atas. Dia buat higher low. So kalau dia buat higher low, selalunya dia direction dia ke atas lah. Kecuali dia buat another higher low, which is kalau dah buat another higher low, kita dah rugi banyak dah kat sini. So saya tak rasa orang akan pasang stop loss bawah daripada 17 sen. Tak logik. Takkan nak tanggung risiko sampai more than 50%, 20%. Too much lah. Kecuali kaya benar. Selalu kita punya risiko maksimum 10% je. So agak tak logik. So far kita boleh kata direction dekat atas je lah. Support dia boleh ada kat area 19 sen. Kenapa kita ambil support 19 sen? Sebab 17 sen punya support terlampau jauh. Dah rugi kat sini kalau pasang trailing stop. Kalau nanti dia turun, kita nak tunggu sampai dia turun bawah 17 sen baru keluar, kita dah rugi banyak sangat lah. Untuk nak counter yang murah-murah ni. Alright, Sangkon. Okay, kalau buy on 52 high dah beli dah. RM2.81 kan, beli 1 bit atas RM2.82 dah masuk dah counter ni. Dah untung. Sebab tu lah seronoknya counter 52 high ni. Selalu kalau dia break dia pergi je. Kalau dia nak dindom pun dia tetap pergi balik. Nak dia dah nampak dalam ni. Kita dah nampak dia punya. Sebelum ni dia ada resistance kat tu, dia breakout. Yang kita nampak kat chart, tak perlu nak zoom jauh. Nampak sini kan, ini pakai kalau kita pakai one year punya. Saya nak tengok kalau 6 bulan, 1 tahun. Kalau graf 1 tahun kita nampak resistance sebelah tu, dah kira okey. Tengok weekly sekejap. Yang ni tak apa banyak sangat lah. Kalau dia macam sideways lama, nampak dia touch resistance, lepas tu dia buat sideways lama, dia breakout memang cantik. Yang ni kurang, tapi daily dia agak menarik. Weekly dia tak apa-apa nak menarik. Daily dia menarik. Sebab dia ada bentuk lengkuk ni dan dia berjaya breakout. Kalau kita buat mata kasar lah kan. Nampak ada satu lengkuk. Rehat je trace. Pak, breakout. Kali ini support dia kat mana? Support dia yang terdekat ni tempat dia dia all time high lagi. Tempat dia buat get up tu, itu range support dia dekat bawah ni. Harga lowest yang sebelum dia breakout. Dia get up tu. Okay, area sini adalah support. Dan tapi dia pending 80H ni all time high. So dia kita punya expect dia pergi jauh lagi. Daripada dia baru nak start daily baru start cross up. Cantik sangat Salcon ni kalau beli masa dia breakout 80H tu. Sebab tu tanda siap-siap pasang alert, breakout je masuk terus. Sebab tak sempat nak tunggu return. Kalau dia return, what if dia tak return? Kalau nak tunggu return sini ke? Kan you nak tunggu return RM2.76 tu. Macam mana? Kalau ikut spike, dia dah kena beli dah lah. Dah terlepas entry Counter ni dah terlepas entry.
Kenaikan 6%. Terlepas sharp entry, tapi kalau nak masuk sini sekarang kita punya risk lebih kurang dalam 6% lah. Dia dah buat kenaikan 6%, nanti dia return. Okay. So kalau kita masuk sekarang, macam biasa kita pasang je lah dia punya trailing stop 6-7%. Follow the price. Okay. Dia setup cantik lah. All time high, dia tak ada rintangan dah tau. Dia boleh pergi setinggi-tinggi suka hati dia dah. Tak ada rintangan. Kita selalu ada rintangan atau kita expect dia kena touch resistance ni dulu baru dia boleh pergi. Ni tak ada. Suka hati dia nak pergi mana pun. Sebab tu menarik kata all time high. So tak ada apa nak digaji. Dia boleh pergi suka-suka hati dia. Pasang trailing stop je lah. Cerita macam ni. Pasang trailing stop je kena follow. Siapa tak tahu macam mana pasang trailing stop, tengok video saya. Pasang trailing stop. Kata ni menarik. Tak ada apa-apa nak kata lah. Sebab dia dah break out. Habis semua resistance. So nak tunggu apa lagi? Tak ada apa-apa dah. Dia pergi je lah. Yang ni pun Intel kita kata tunggu. Breakout 315 masuk. Pergi tak? Dah pergi dah pun. Sebab tu penting buat kajian tu letak watchlist siap-siap. Sebab kata-kata kita nak tunggu. Bila dia macam kat bawah ni kita tunggu. Bila dia nak breakout. Tapi masa dia breakout masuk tak? Sebab anda terlepas tengok counter lain kan. Sebab counter tu sendu. Tapi dia bila dia breakout dia dah pergi bye-bye. Tinggal kau. Adakah dia masih menarik? Yes, masih menarik. Dia kena breakout sini lah. Bahagian 350 naik. Ada satu resisten kecil kat sini. 350. Kalau breakout 350 naik lagi lah. Kalau ikut kotak kita ambil kat sini kan. 350 tu. Baik support kat mana? Sini. Dia turun 2 hari dia buat area sini. Touch dekat area sini. Tak melebihi separuh candle. Half of candle ni. Candle yang spike ni besar kan. Morobozu. So kalau dia tak turun separuh candle. Dia touch separuh candle tu. So area support dia lah. 2 hari dia buat macam ni. Area sini kan. So boleh collect kat area sini. Ataupun buy yang breakout. Yang first candle tu. So 345. Kalau tak kat sini 350 masuk. Tak ada masalah. Maksudnya kita buy yang breakout. Nak beli atas 350 pun tak masalah. Sebab ni ada resistance kat sini kita masuk. Buy yang breakout. Buy sini pun buy yang breakout. Sini pun buy yang breakout. Semua tak salah. Cuma risiko tu. Kalau risiko beli kat 345. Risiko dia lain lah. Harga dia kan. Sebab kalau kita ikut 6% dia lagi bawah. Tapi kalau dekat 530 kita punya stop loss kita akan lebih tinggi lah. Lebih senang nak kena lah. Kalau 3360 lagilah risiko dia lagi atas. Risiko dia kan. Contoh kat sini 5-6%. 6-7%. Sini 6-7% kita nak follow je counter ni kan. Set up kat sini lah. Itu kalau beli kat atas. Kalau beli kat bawah. Beli kat bawah ni sekarang lah. 6-7%. Okay. Kat situ kat loss dia. Siapa yang beli kat breakout yang ni. 7% dia dekat bawah tu. So stop lah setiap orang yang masuk adalah berbeza. Tak boleh lah hang masuk harga lain. Satu hang punya stop loss sama pula dengan orang punya harga. Tak sama. Sebab risiko dia akan jadi berbeza kan. Kecuali kita kata okay, support kita bersetuju. Support adalah 325. Breakout 325. Bocor 325 aku keluar. So hang belilah harga atas mana pun. Breakout bocor 325 cabut. Sebab saya tak jadi. Kalau yang mazhab separuh candle, betul-betul dia tengok separuh candle dah keluar baru dia ni. Kalau yang mazhab satu candle, bawah 30% pun dia keluar. Which is, dah rugi berapa persen. Dia reference dia candle ni. Kan? 12%, 13% tak banyak mana lah. Selagi candle ni tak kena makan, counter tu valid trend. Sebab memang pun dia pecahkan breakout ni strong tau. Strong. Kalau paling teruk pun saya rasa paling teruk dia nak turun. Satunya tempat breakout dia pending 310. Dia nak turun 310 tu lah. Melampau kalau dia turun sampai melebihi 310. Dia memang structure ke atas lah. Dia dah breakout ke atas. Structure dia nak naik ke atas. Cuma dia nak turun tangan mana tu I don't know. Kalau kata nak beli lah. Risiko masing-masing tempat lain-lain lah. Kalau beli kat sini. Risiko dia kat sini. Kalau beli kat sini. Risiko sini. Kalau beli kat sini. Risiko dia kat sini. Adakah counter ni boleh masuk? Yes. Masuk je lah. Sebab dia dah breakout. Breakout kat candle merah ni. Ada satu validation. Kan? Dia dah buat high yellow. Which is naik ke atas. Direction dia. Dia ada upper box. Upper box dia 360. Kurang-kurang dia pergi 2 bit lagi.
Kan bacaan dia macam tu. Lagi boleh baca melalui ni 52 high dia nak kena break. 360 break up 360 pergi jauh lagi. Dia dah ada 52 high sebelum ni, masa dia break up lagi another new 52 high. So orang yang masuk 52 high akan masuk dekat 365. So kita yang baru dah masuk dia dari awal ni nak tipi buat apa? Kan? Dan seterusnya 30 sen 40 sen semua tu dah ada dah siap-siap. Mana dia boleh pergi 40 sen, ada resisten kuat. Rasa 420. Counter bentuk apa ni? Double bottom ke? Macam double bottom lah dalam 3 bulan. Kalau break up sini dia akan jadi double bottom. Kalau tak dia touch sini jatuh balik. Buat triple bottom pula naya kan. Tapi dah ada resisten kat 40 sen. So masuk sekarang logik tak? Logik je. Masuk je lah. Ada lagi range dia boleh pergi. Setup buy apa? Kan? Setup buy. Ni MACD bullish. Cross out ke atas. RSI pun atas 50 high momentum. Candle bullish. Makan candle merah. Semua setup masuk. Dia nak approach 52 high. Okay, dia ada resistance kuat dekat 360. Kalau dia berjaya breakout, dia pergi jauh. Kalau tak, dia turun dia down lagi. Tapi kena ke stop loss kita? Jawapan dia tak kena. Betul tak? Stop loss kita kat mana? 6% kat sini. Kat harga 320. Sekejap tengok. Mana 6% kalau masuk harga sekarang? Sini. Sorry. 330 lebih kurang lah. 6% kan? 6-7%. Follow je lah harga. Kalau tak kena stop loss, layan je. Kalau ikutkan support dia ada dekat ni lah ni. Dua yang dia test ni. 325 tu. Kalau tak baca 325, counter tu boleh pergi lagi. Mungkin dia berehat-rehat. Masalah orang tak sanggup tunggu dia berehat tu. Orang nak tunggu dia pergi. Counter semua orang nak tunggu dia naik je. Orang tak suka counter lembab. Tapi structure dia tak ada masalah pun. Dia nak ke atas kan. Kalau kita tengok, dia nak naik ke atas. Tapi sanggup ke tunggu dalam keadaan merah? Kalau kata masuk dia merah 2-3 hari, sanggup tak? Kalau sanggup tak kena seolah kita ikut trading plan kita, tak kena seolah kita nak ride, masuk je lah. Tapi kalau tak sanggup, memang kena cari counter yang betul-betul momentum baru break up macam ni, baru start break up macam ni. Sebab yang ni dah break up, dah berlaku dah. Sebab tu kena ada banyak watchlist yang belum break up, pending break up. Selalu saya ada tanda pending break up. Kena trace counter yang pending break up. Yang dah break up, terpaksa tunggu return ataupun layan pakai trade stop. Skyward pun dah naik, dah test lentak dah. So dia nak naik lagi, dia kena break up 65. Baru boleh beli dekat 670. Sekarang nak sanggup ke? Dah berapa candle naik? 3 candle. Selalu 3 candle dia ada apa? Pullback kan? Selalunya lah. Dia dah naik rancak 3 hari dah. Dia boleh naik lagi ya, tapi mungkin dia perlu rehat sebab dia dah naik solid 3 hari. Adakah counter ni nak ke atas? Yes. Dari segi direction dia nak ke atas. Cuma dalam naik ke atas dia kena ada rehat. Kecuali dia memang counter yang padu gila, dia nak break out kat 965 tu, dia nak pergi cari 990, then adalah peluang untuk naik lagi. Untuk buat masa sekarang, saya rasa dia dah naik agak jauh. Agak risiko tinggi. Kecuali kita ni jenis nak hold, tak kisah 10% ke, risk kita itu layan. Sebab setup weekly baru bermula, weekly baru start, baru ada buy signal ni lah yang baru break up. Tapi daily terlampau tinggi lah, 3 hari dah dia naik. So takkan hari-hari nak naik kan. By logic 3 hari naik selalu dia ada pullback. Kenaikan dia dah hampir 20% dalam masa 3 hari, 20%. So logiknya dia patah balik dulu baru dia naik pula. Kalau tak kisahnya dia patah balik tu, boleh masuk terus. Kalau yang kisah tunggu dia break out 665, pasang pula trailing stop lah. Another breakout lah kita perlu tunggu. Ataupun yang jenis yang suka buy on pullback, kena tunggu candle merah dulu lah. Sampai keluar candle merah nak tahu dia buat support kat mana. Selagi tak candle merah tak boleh masuk, tunggu dulu. Tunggu candle merah, bukan candle merah kita nak masuk time merah tu. Kita nak tunggu dia buat reverse tu, dia buat base dekat mana kan. Kalau merah turun, okey, sini ada satu base. Lepas tak? Tak lepas, bocor. Merah
Kita tahu dia boleh turun kat mana, sampai mana. Kena tunggu dia turun sampai mana dulu, baru tanda kat area situ kita nak masuk baik dekat support ke, kita nak tunggu break up balik harga yang dia pergi paling tinggi kan. Ni yang dia pergi 85. Dia turun, tertunggu. Tunggu sampai break up baru masuk. Ataupun dia turun, dia dindong-dindong itu nak masuk kat situ pun boleh. Beli kat support atau beli yang break up. Tapi kena tunggu return dulu lah. Itu orang yang tunggu return. Kalau yang jenis, apa kata, agresif, dia masuk je lah. Break up ni lantak pi ya. Masuk je lah harga atas pun candle dah naik. Dah 20% lantak. Counter yang tersarai ni semua counter yang ada momentum. Cuma risiko dia. Kalau boleh, tadi yang kurang risiko. Yang baru break up sikit ke, yang pendek break up ke. Ini break up dah berapa banyak? Itu jual dia. Okey lah, baru 6% lebih kurang. 8% juga. Ni pun duk naik je kerja dia. Ini macam counter tak erti nak letih ni. Dia mendaki hijau je, tak ada rehat lah. Rehat dia pun hijau juga. Break up lagi. Nanti dia break up lagi. Ini mah jerung duk dalam ni. Raksasa nak goreng. Tak tahu nak goreng sampai mana ni. Weekly baru nak start balik. Kita punya penny break up 915. Sini siapa orang dah terlepas. Sekarang dah sampai ke mana-mana hala dah. Sebab tu nak alert yang first time break up tu. Dah naik dah. Ni dia ada net resistance dia dekat RM1.71. Kalau rasa sanggup menanggung risiko sekarang, pasang je lah. Trading stock yang masuk je lah. Sebab dia setup memang ada. Duk ada sentiasa. Sebab dia sentiasa break up. So sentiasa ada entry. Buy on break up sentiasa boleh entry lah. Ni break up beli. Ni break up beli. Ni resistance 137. Okey, nanti dia break up 137. 138 boleh beli. Dah tu naik carry. Carry on lah. Bawa follow je counter ni. Sampai dia kena stop loss kita lah. Kita follow sini berapa 6-7%. Dia naik lagi, follow ke atas pula. Harga naik atas, kita follow lah. Maksud kita follow harga semasa. Itu je dah cara nak masuk counter macam ni. Sebab you nak macam mana lagi? Nak tunggu dia return. Return kat mana? Sebab kalau ikut return pun, yang paling dia buat pun rehat kat sini lah. Jauh benar nak tunggu return situ. Jauh benar nak tunggu dia return balik. Lagi satu, dia boleh return kat mana sini. Sebab tempat dia break up 50 tip high RM1.26. Nak tunggu kat RM1.26 boleh. Kalau dia nak turun, kalau tak turun dia right lagi. Break up right. Kalau ikutkan cara yang terbaik adalah masuk orang pasang trade stock. Kalau kenalah keluar. Nanti masuk balik. Sebab dia akan reversal balik kat time frame kecil kan. Contoh kat time frame 15 minit. Sebab kita tak nampak dekat time frame besar. Time frame besar nampak dia cantik je. Saya buang sat. Macam time frame 15 minit nampak dia nak turun. Okey, ada peluang tak? Okey. Kalau konten turun kita biar. So macam saya kata, konten yang dah turun biar dulu. Tunggu dia reverse balik. Reverse naik beli. Okey, kalau macam ni biar dulu. Biar dulu, jangan masuk lagi. Sebab dia ada merah kan. Dekat time frame kecil tengok 30 minit. Next candle adalah 30 minit. Maksudnya 9.30 pula kalau candle ni. Kena candle siap pula 9 jam lepas pukul 9.30. Dia hijau ke apa? Makan tak candle ni? Reverse balik tak? Kalau tak reverse, tak boleh beli. 9 hari Isnin. Katalah 15 minit. Lepas 15 minit. Sampai 15 minit. Maksudnya candle nak membentuk satu candle ni. Nak siap ni 15 minit. So lepas 15 minit pukul 9.15. Adakah dia makan candle ni merah? Dia akan turun ke bawah. Kalau dia patah balik jadi hijau. Dia makan yang hijau atas ni. Dia akan ke atas. So kena tunggu candle siap. 9 suku lah kena tunggu. Sebab dia 15 minit. Kalau kita tunggu setengah jam. So kena tunggu 9.30. Baru tahu candle tu nak uptrend ke nak downtrend. Tapi kalau tengok daily, uptrend, beli terus lah. Daily kan. Uptrend, tak ada masalah apa-apa. Beli terus.
Sebab tu orang itu takut tinggi sangat harga, tunggu kat template kecil, tengok dulu. Dia turun sampai mana tu. Sebab dia tengah merah. Merah dia buat another merah ataupun hijau. Confirmation next candle tu. Adakah dia makan semua candle? Kalau dia nak naik, dia kena makan semua candle ni. Jadi warna hijau, dia makan. Maksudnya satu candle hijau mengatasi candle yang merah, dia nak naik. Kalau satu candle merah, ni dia buka pula merah, dia nak turun dulu. So, biarlah dia turun dulu. Counter tak ada masalah, trend. Dia nak pullback dekat mana tu kita cari. Sebab nak beli harga bawah kan. Tak mau risiko tinggi. Tunggu lah. Kalau yang berani ambil risiko, tak payah tengok template kecil. Daily dia nampak, dia masuk je. Pasang lah trade stop tu. 6-7%. Follow je. Tak payah fikir apa dah. Lagi. Ni saya kalau sempat macam mana. Selalu saya kaji sendiri. Dapat jumpa counter nak pendek breakout tu okey lah. Ni semua dah breakout ni. Ni breakout kat sini. Sepatutnya masuk kat 565 lah. 560 breakout masuk 565. Dah terlepas. Next entry adalah bila dia breakout 610 pula. Ni dari segi setup dia baru bermula. Okay. Ni momentum baru bermula. Tapi dari segi breakout. Dah breakout lama lah. Hari Khamis sepatutnya masuk. Ni nampak tak resistor ni. Dia biaya breakout. So kita kena buy. Lepas breakout tu lah beli. Kena 1 minggu. Memang baru start lah. So dia nak cari mana. Ini 52 high dia 670. So kita expect dia cari 670. Macam tu je lah kita study. So counter tu ni nak naik pergi 670. Cumanya adakah dia turun dulu kat harga 57 sen ataupun dia breakout. Kalau dia breakout kena beli terus lah. Right. Kalau dia menjauhi apa BB terkeluar, dia akan masuk balik. Macam kita dah cerita sebelum dia saya dah beritahu dalam video yang sebelum ni, bulan Ramadan yang keberapa, boleh tengok balik. Ni yang setup tu saya beritahu ni kalau terkeluar dia masuk balik. Kalau terkeluar dia masuk balik. Kalau terkeluar jauh dan dia menjauhi line seminggu kita, ni line 2 minggu kita. Lagi boleh tengok dekat sini yang saya kata pasang je simple moving average 5 dan 10. Ni untuk harga seminggu. Ini untuk harga 2 minggu. Kalau dia di atas harga seminggu dan 2 minggu, maksudnya counter tu tengah trending. Kalau dia harga terlampau jauh, support Ni support seminggu dia dekat macam 55. Harga semasa 605. Tu ini support kita. Kalau dia rasa okey lah. Kalau dia rasa terlampau jauh, dan you kena tunggu harga yang agak dekat. Macam nak cakap, support tu dengan harga semasa tu dekat. Ni jauh. Okay, ni not bad lah Sekejap. Ini 3 sen juga dia naik. Tapi semua trending sebab harga semua di atas 5 hari dan 10 hari. This one 370. So sekarang baru 380. So baru 2 bit. This one logik lah. Kata nak beli tu kan, risiko sikit sebab support dekat. Risiko yang ni pun kita dah tanda detect daripada harga berapa lagi. Tapi janganlah candle dia pun kecil. Kalau ikut breakout 385 boleh pergi lagi. By counter trending tak ada masalah. Risiko dia dekat sini je 2 bit. So boleh katalah letak 365, voucher 365 kalau kita intraday lah kan. Support dah ada dekat sini. Kita nampak okey. Support pertama 370, support kedua 360. Okey, nama dia kita nak keluar harga seminggu ke nak keluar harga 2 minggu. Bocor harga 2 minggu baru nak keluar. Kita dah decide bila bocor harga 2 minggu baru nak keluar. Ni kita decide bocor harga seminggu tak keluar. Mungkin kita nak hold counter tu seminggu je. So kita reference kita harga seminggu. Harga seminggu 37 sen. Kalau bocor harga seminggu so aku keluar. Sebab aku nak hold counter ni seminggu je. Kalau sanggup hold 2 minggu. So support itu 360. Kalau bocor 360 keluar. Maksudnya harga ni tak bertahan dekat harga 2 minggu. Aku nak hold 2 minggu. Tapi dia bocor harga 2 minggu. Aku keluar. Macam tu. Simple macam tu. Ni 520 dolar. Ini pun dekat. WCT pun dekat.
harga yang dekat-dekat support ni taklah bimbang sangat. Okey, dia pun dekat dengan support. So, ngam-ngam je lah kata. Ini kata risiko kurang. Support dia tak jauh. Dia pun baru nak start. WCT. Kan? Support tak jauh. Tapi tak katalah dia nak turun naik ke apa. Tu tak pastilah. Ini agak jauh. Tapi dia dekat dengan 52 high lagi. Dia nak buat another. Sebenarnya dia fresh breakout kan tu ni. Lama duk tidur. Lepas tu dia buat jahat. November pula 2020. Lepas tu tidur lama. Fresh breakout dia kat sini. Baru je fresh backup. Counter fresh backup ni dia boleh pergi jauh tu. Yang ni orang duk swing 100% ni. Ni lah counter yang jenis orang swing 100%. Cuma nak buy on return ke macam mana ke tu pulang. Sebab apa? Harga seminggu dia dekat 240. Okey tak? Kalau bocor harga seminggu baru nak keluar. Kalau bocor harga 2 minggu baru nak keluar. Terpulang decide sini nak harga. Kalau kita nak swing 2 minggu mungkin kita akan ambil reference harga 230 lah. Kalau kita nak swing dalam masa seminggu, kita akan ambil harga 240 ni lah. Kalau kita nak swing sebulan, pasanglah yang sebulannya. Situlah risiko kita. Sebelumnya boleh guna SMA 20 ataupun tengok MIG BB. Itu yang saya duk kata follow je MIG BB selagi tak bocor. Dah bocor lah. Selagi tak bocor MIG BB ni jauh lah. Dekat 215. Right je selagi tak bocor. Right, biar. Selagi dia tak mari bocor MIG BB, layan je counter ni. Sampai ke bila lah dia nak pergi naik atas tu. Lepas tu katalah kita dah hold sebulan kan. Dia dah naik banyak lah. Sebab ni kan sebulan. MIG BB ni harga sebulan. So kita follow sebulan. Dia tak bocor harga sebulan. Lepas tu kita dah hold melebihi sebulan. Next kita boleh lah letak reference kita EMA 50. Kan? 50 kan untuk 50 hari. So dalam 12-3 bulan. So reference kita next adalah 2-3 bulan. Sebab kita nak hold mungkin lebih daripada sebulan dah ni. Sebab kita dah hold lebih daripada sebulan. So kita nak follow trend tu. Lama lagi kita nak ride counter ni 3 bulan. So kita refer 50 dah. Selagi tak bocor 50, right. Dan seterusnya. Selalu kan guna max EMA 50 lah. Kalau terjauh sangat dia lain-lain yang 100, 200 semua tu akan jadilah makin jauh ke bawah. Kalau kita tunggu sampai ke bawah, rugilah kita. Kita nak ride trend. Tapi pasang trade stop lah senang. Follow harga semasa. Kalau nak ride lama mungkin 10% taklah banyak sikit risiko kita. Sebab counter ni boleh ride lama tu. Fresh breakup. Kalau yang jenis yang suka beli buy on pullback, tunggulah candle merah dulu buat. Lepas tu dia buat base. Kalau tak masuk terus lah cerita dia. Kalau yang tak mau tunggu dia merah, masuk terus lah. Risiko memang kita dah tahu dah. Kan? Risiko seminggu 2 minggu kat sini. Ni 5. Kat sini 240. Risiko 2 minggu dekat 240. Okey, risiko MIG BB kita tahu dah tadi kat mana 215. Kalau rasa sanggup-tangguh semua tu masuk terus je lah kan. Memang counter nak naik. Cuma je nak turun tahu mana tak tahu. Risiko sanggup-tangguh kat mana. Kalau rasa tak mau lah. Sebab dah macam jauh dah dia pergi. Nak tunggu dia merah dulu supaya dia dekat dengan support. Dan tunggulah merah. Dia tunggu merah berapa hari dia buat base kan. Baru beli kat support ataupun tunggu breakout. Highest yang dia buat previous high. Dah baru masuk. Boleh juga. Decide lah sendiri. Nak masuk terus ataupun nak tunggu dia pullback dulu. Kalau ikut setup cantik je sekarang ni. Dia fresh breakout tau. Bertahun lah. Daripada 2020 dia baru breakout. Tak ke cantik gila counter ni. Ni cantik. Ni boleh dapat 1% lah kalau terat kan. Kalau tak bocor, support dia, support seminggu, 2 minggu dan sebulan. Memang cantik lah counter tu. Yang lain-lain boleh kaji sendiri saya rasa. Nak kata setup penny breakout sebab ni semua counter momentum yang dah breakout. Yang kita dapat penny breakout yang mana saya share dalam Telegram sebelum ni. Yang mana saya tulis penny breakout tu letak dalam list. Tunggu dia breakout. Okey. Okey, kita sampai sini saja. InsyaAllah kalau sempat buat video yang counter penny breakout ataupun video-video lain lah, review ke, video study ke apa kan. Saya akan share lah. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa tingkatkan amalan ibadah kita. Puasa kita biarlah puasa yang padu kan. Puasa yang padu tu memang menjaga semualah dari segi perbuatan kita semua.
Lepas tu dari segi amalan lain, Esra kan baca Quran. Sebab tu lah bila baca Quran dia jadi macam lemah-lemah letih kan. Kau tu baca lama setan duduk dalam badan kita. Baca satu juzuk, dua juzuk, letih kan. Kalau boleh semua nak khatam Quran. So kita usahakan. Lagi tarawih jangan tinggal lagi. Tarawih jangan tinggal. Amalan ibadat lain lah. Yang macam Ustaz Wadi kan duk pesan 4 rakaat lepas isyak tu. Boleh lah amal. Sama dengan seumpama kita dapat apa bulan Lailatul Qadar bulan malam Lailatul Qadar. Lagi apa-apa je amalan boleh sedekah, banyak-banyak sedekah. Setakat mana yang mampu sedekah. Okey. Okey, so sampai sini saja. Nak review masih review macam tu je. Okey, biasa-biasalah selalu yang saya review kan. Tengok counter uptrend apa semua tu lah. Dia uptrend. Yang dalam ni kebanyakan semua dah break out lah. Dah nak naik cerita-cerita counter yang naik. Kata yang sideway apa semua benda lah tu yang tunggu penny breakout yang saya duk share dalam grup Telegram tu. Boleh masuk kan borak saham. Yang pending breakout, penny breakout kena tunggulah breakout tu. Kalau nak buy yang breakout. Selalu bagi saya lah counter buy yang breakout tu laju sikit. Boleh beli kat support yang saya duk kata buy yang support kan. Nak kena tunggu dia pullback tu lah rajin kan tunggu. Sebab dia tak tahu dia nak pullback bila. Kata kita tunggu dia naik. Lepas minggu baru dia turun. Maksudnya minggu kedua baru nak tunggu turun. Minggu ketiga baru nak tunggu reversal. Maksudnya modal dah ada guni dah ada tak boleh masuk lagi. Sebab dia tunggu dia turun. Tunggu dia reverse balik baru masuk. Kadang lama tunggu. Bayar breakout beli je lah terus kan. Nak tunggu apa dah. Tu yang seronok sikit tu. Tapi risk orang selalu kata beli kat support lebih risiko rendah compare tu beli dekat breakout kan. Beli yang harga tinggi breakout tu orang selalu sangkut kat pucuk. Tapi dia punya reward dia lebih laju dan cepat. Tak payah tunggu-tunggu. Kalau kat support nak kena tunggu mai dekat support. Dan orang yang berjaya hanya orang yang rajin menunggu. Sebab saham ni adalah 90% adalah menunggu. Itulah cerita dia. Terpulang. Yang suka bersabar ataupun yang tak sabar. Tak sabar, cara dia memang trade momentum lah. Breakout beli, breakout beli. Yang sabar boleh ada position. Harga mana yang dia tunggu nak price mai kat dia. Ambil, masuk. Right. Okay. Sambung balik saham tu lah tiba-tiba. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana mengikuti video-video saya dan setia bersama channel Syidah Saham. Kita jumpa lagi.